Saya bersedia untuk bertanding memandangkan usaha-usaha arwah suami saya masih banyak lagi nak diselesaikan, dan perkara-perkara yang arwah suami saya Wan Hairil nak bawakan ke Kuala Kangsar ini adalah perkara-perkara besar yang perlu diberi perhatian khusus, yang saya sendiri mempunyai personal knowledge mengenainya, sebab saya selalu bersama arwah ketika beliau memikirkan apa yang harus dibuat, dan sedikit sebanyak diminta untuk memberi pandangan mengenai perkara-perkara tersebut. Dan dalam masa yang sama, saya rasa kerja-kerja arwah itu, saya rasa saya boleh memberi sentuhan yang sama kepada kerja-kerja arwah. Jadi itu juga saya rasa yang penduduk Kuala Kangsar mahukan daripada wakil mereka. Pertamanya Jambatan Manong, kedua projek pembaik pulih dan juga pembangunan di pesisiran tebing sungai Kuala Kangsar, dan ketiga adalah projek-projek pelancongan yang nak dibawa oleh arwah ke Kuala Kangsar supaya meletakkan Kuala Kangsar itu di peta dunia, terkenal dan sama hebat dengan kota-kota yang terletak di tepi sungai. Seperti, mungkin perkara ini macam sedikit lucu, tetapi dia kata he would like to have Venice of the East in Kuala Kangsar. Arwah suami saya merasakan ia memberi banyak kemudahan kepada penduduk Manong sekiranya jambatan itu dibina, dan penduduk Manong memang menunggu sekian lama jambatan ini dibina, tetapi sampai sekarang ia masih lagi di dalam pipeline lah. Sekarang memang sudah ada jetty di sana. Okay. So they would like to ban. Can I speak in English? Bahasa Malaysia. Yeah, okay. They would like to have the jambatan done supaya mereka tidak lagi perlu sampai ke bandar. Mereka hanya perlu menggunakan jambatan itu untuk sampai cut across, memendekkan masa dan tidak bahaya untuk penduduk. Dan di pesisiran tebing sungai, Datuk merasakan potensi sungai Kuala Kangsar itu tidak dipergunakan sepenuhnya. Jadi kalau boleh, potensi itu dibawa sampai ke tempat di mana ia menjadi tempat-tempat pelancong boleh duduk dan bermalam di tepi-tepi sungai Kuala Kangsar. Tapi dalam masa yang sama, kualiti air sungai itu sendiri harus diperbaiki. Satu lagi projek yang beliau impikan adalah di Menora, masuknya highway di kawasan itu. Jadi ia menjadi satu jalan pintas terus ke kawasan Senggang dan juga Menora. Jadi akan wujud satu bandar baru di situ dan menaikkan ekonomi orang Kuala Kangsar di kawasan itu. Itu memang impian arwah yang sangat lama pada dulu lagi. Malah kadang-kadang kalau kami dalam keadaan yang nak cepat, kami akan berhenti di situ, tinggalkan kereta kami, naik di tepi itu. Sepatutnya tak buat begitu, tapi ada kaedah di mana pagar tu dibuka. Kami naik di situ, gunakan kereta dan terus ke Senggang dan tidak perlu masuk ke bandar Kuala Kangsar. Dan memang dah lama arwah fikirkan mungkin ramai yang mahu buat seperti dia juga. Sebab itu ada projek-projek besar yang saya tidak sebut di situ adalah perkara-perkara yang sangat personal yang Datuk nak buat di Kuala Kangsar, yang memerlukan personal touch Datuk sendiri, iaitu menjadikan Kuala Kangsar sebagai bandar ilmu. Dia nak membuatkan supaya Kuala Kangsar ini ada
semua ada sekolah agama, MCKK sudah ada, mungkin wujudkan satu lagi universiti, tambahkan lagi MRSM. Dia jadi satu bandar seperti Oxford ataupun Cambridge. Dan dalam masa yang sama, tourism bersama-sama di situ, di mana pelancong akan masuk ke dalam satu bandar ilmu yang boleh memberi perkara-perkara seperti craft dan juga mewujudkan prasarana istana dan budaya, ditambahkan dengan budaya sekali. Ya, so itu sebenarnya yang saya rasa paling dekat dengan Datuk. Prasarana yang besar ini adalah keperluan yang harus ada di Kuala Kangsar. Sememangnya memang orang lain ataupun calon lain boleh membuatnya, tetapi saya rasa persahabatan dan juga kerjasama Datuk bersama semua ketua-ketua jabatan sudah terjalin begitu lama, dan ia bukan semua wakil ataupun calon yang boleh, you have to bina semula persahabatan itu dengan ketua-ketua jabatan yang telah terjalin lama. Dan untuk membuat projek-projek sebesar ini memerlukan satu kesatuan yang bagus. Itu pandangan saya. Saya tidak ada pilihan. Saya mesti menyelesaikan semua kerja-kerja yang arwah Wan Hairil impikan untuk orang-orang Kuala Kangsar. Sebab saya tahu dia bekerja begitu kuat sekali untuk mendapatnya, tapi sehingga kini masih lagi di dalam pipeline. Saya tahu itu. Setiap kali dia bersidang di Parlimen, dia akan berjumpa menteri-menteri tertentu untuk pastikan projek tersebut dipercepatkan. Sebenarnya saya rasa tidak ada orang, tidak ada pemimpin di Kuala ini yang boleh mendandingi kehebatan arwah. Dan termasuklah saya juga, walaupun saya isterinya. Sebab arwah ini seorang pemimpin yang sangat ikhlas ketika berjuang. Dan dia tidak langsung meletak dirinya more important daripada perkara-perkara yang berkaitan dengan rakyat. Jadi saya akan berusaha sebaik mungkin, dan ketika saya berjumpa dengan jentera parti, saya kata kepada mereka satu perkara: saya akan buat sebaik mungkin seperti arwah, dan saya akan menambah baik di mana saya rasa arwah juga mahu penambahbaikan itu. Tapi ketika arwah masih hidup, masa terlalu singkat untuk dapat pusingan yang penuh. I will try my best. Emer sebenarnya sangat berminat dalam seni bina, that's architecture. Dan beliau adalah seorang aktivis. Masa di London pun beliau bergerak aktif dalam Kelab UMNO London. Dan tetapi beliau selalu menzahir kepada saya bahawa beliau lebih berminat untuk meneruskan kerjayanya sebagai seorang arkitek. Ini beliau buat semata-mata untuk ibunya. Dan jiwa Emer adalah lebih pada jiwa di dalam ruang arkitektur. Dan dia menyerah dirinya pada masa ini untuk membantu saya. Tapi boleh tanya Emer sama ada beliau berminat. Tapi itu yang dikatakan kepada saya. Saya rasa mereka akan meneruskan legasi bapa mereka dengan berjuang juga, tapi dengan cara mereka. Mungkin tidak melalui politik. Sebab sebagai anak-anak orang politik, mereka telah melihat keadaan bapa mereka begitu payah sekali untuk mengharungi perjuangan ini, tetapi kemanisan perjuangan itu mereka suka juga. So, mereka selalu kata kepada saya, keempat-empat mereka selalu kata, kita akan tetap berjuang ibu, tetapi dengan cara kita untuk demi bangsa dan agama. I feel that all of us akan bertanding secara sihat, insyaAllah. Dan saya akan
approach kempen saya secara membina apa yang saya boleh buat untuk orang Kuala. Dan saya juga berpesan-pesan pada rakan-rakan saya yang bertanding dengan saya buat itu juga, supaya pertandingan kali ini di Kuala Kangsar boleh mempamerkan satu misi baru di dalam cara pertandingan di dalam pilihan raya. Dan kalau ini menjadi tata caranya dan titik mulanya, satu hari kita akan ada satu kehebatan cara bertanding di dalam pilihan raya. I hope my fellow contenders akan menampakkan satu cara baru di mana kita akan bertanding secara sihat, menggunakan kelebihan yang ada pada diri kita untuk memenangkan diri kita dan parti kita di dalam pilihan raya ini.